Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan good morning semua. Hari ini dan video kali ini kita akan meneruskan lagi dengan EEYL Sembang Santai. Dan kita import jauh tetamu kita pada hari ini adalah Dr. Teh daripada Botol Perak. Betul tak Dr. Teh? Ya, Okey. Macam mana Dr. Teh? Okey. Alhamdulillah sihat. Bertolak daripada pukul berapa lagi? Okey, taklah awal sangat dalam pukul 7 macam tu, tapi slow-slow je drive. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai juga dekat di bumi Changlun ni. Okey, tanpa melengahkan masa lah kan. Kita teruskan Dr. Teh. Okey, betul tak? Dr. Teh pun seorang yang busy, betul tak? Penuh dengan komitmen, betul tak Dr. Teh? Okey. Baiklah. Orang kata tak kenal maka tak cinta, betul tak Dr. Teh? Tapi tu dululah. Tapi sekarang ni bercinta dulu baru kenal. Okey. Okey. Apa kata Dr. Teh perkenalkan diri Dr. Teh dan latar belakang yang boleh Dr. Teh ceritakan sedikit untuk penonton Sembang Santai EYL. Okey, dipersilakan Dr. Teh. Okey, alhamdulillah, terima kasih Encik Arif sudi jemput import saya dari Perak kan. Sama-sama Dr. Teh. Jadi insyaAllah lah saya cuba berkongsi hari ini. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri. Okey, nama Teh Faridah binti Nazari. Okey, saya berasal dari Kampung Lambu Kanan, Perak dan kini menetap di Botol Kiri, Perak. Okey. Tapi Arif, saya lama di Penang sebenarnya. Okay. Berapa tahun Dr. Teh? Dalam 14 tahun saya dekat Penang. Cukup lama Dr. Teh. So bermakna di Penang daripada saya first degree, master dan PhD. Macam tu. Dan di sepanjang study dekat USM tu juga saya banyak melibatkan diri dengan kerja-kerja NGO lah. Okey. NGO ni. Ya, bersama dengan suami saya sebab suami saya seorang aktivis masyarakat lah. Masa tu dah kahwin lah? Ya. Dah kahwin dah? Dah kahwin. Ya ke? Okey. Kahwin masa master. Kan. Jadi tapi sebelum kahwin pun kita dah mula terlibat dengan aktivisme lah. Dah aktif dengan badan-badan NGO ni. Ya. Okey. Jadi sepanjang study itu juga keterlibatan saya ni tidak menghalang saya lah dan untuk susun masa kan untuk belajar apa semua kan, sebab kita dah sebati daripada awal lagi, alhamdulillah. Kan dia kalau tak join aktivis program tu dia rasa macam lag, dia rasa macam tak best. Jadi kosong, rasa kosong tak function jugalah kan. Rasa tak function kan. Okey, jadi di sepanjang kehidupan saya di Pulau Pinang juga saya banyak program-program yang aktivis ni dia akan turun ke lapangan lah. Okey. Antara isu saya bersama dengan sahabat-sahabat aktivisme kami melihat isu sebagai contoh sebagai isu contoh, apa Dr. Teh? antara isunya banyak remaja gejala sosial kan. Masalah-masalah yang remaja lah. Ya, masalah remaja dan ada juga program gelandangan, homeless kan, dan juga isu-isu kemiskinan lah di sekitar Pulau Pinang ni. Kawasan Pulau Pinang tu lah. Okey. Jadi saya juga pernah mengusahakan pusat tuition di Pulau Pinang ni. Buka sendiri ya. Kan. Macam-macam ni Dr. Teh. Kan, sebab jenis tak kerti duduk diam. Betul. Gitu kan. Jadi alhamdulillah di samping buka pusat tuition tu juga saya juga aktif turun ke sekolah-sekolah untuk buat program-program motivasi. Macam tu. Hebat betul lah Dr. Teh. Banyak. Okey, pada masa yang sama juga, sekini saya juga dilantik sebagai YDP lah, YDP PIBG di sekolah anak saya. Dan saya juga dilantik menjadi biro pendidikan lah di JKPP di kawasan saya. Okey. So kesimpulannya saya boleh kata saya ni seorang ahli akademik, saintis, dan saya juga aktivis masyarakat, dan juga seorang usahawan. Betul. Dan kini saya punya fokus dalam keusahawanan emas, sebagai Gold Leader Empire di Empire Emas YL. Betul. Daripada degree, master dan sekarang doktor, memegang gelaran doktor dan nama Dr. Teh, betul. Betul. Okey, seterusnya dah kenal dengan Dr. Teh ni. Rasa macam nak tanya soalan yang betul-betul killer lah orang kata. Killer lah sangat kan. Tak adalah kita
kita nak tanya dan ingin bertanya kepada Dr. Teh, bagaimana untuk meningkatkan minat ataupun memotivasikan kepada pelajar pada zaman ini? Minat belajar lah maksud hari tu. Minat belajar. Pada zaman sekarang. Okey, pada saya lah, pada pandangan saya kan. Untuk orang kata meningkatkan minat ataupun motivasi untuk belajar lah. Okey, pada saya ia lebih mudah dipraktikkan jika individu tersebut minat dengan perkara tersebut. Okey, sama juga macam kita golongan dewasa ni kan. Kalau boleh lah, kalau boleh diberi pilihan, kita nak kerja benda yang kita suka. Oh, yang kita minat kan? betul. Benda yang kita minat kan. Sebab apa? Bila benda yang kita minat, orang kata intrinsik kan. Once dalam pekerjaan tu kita diuji dengan apa-apa ujian lah, cabaran semua, kita masih boleh hadap. Kita masih boleh bangun. Sebab apa? Sebab kerana minat tu. Betul. Disebabkan minat tu kita boleh kita menghadapi kan. Yes, kita akan bertahan sebab kita minat. So, saya kira sama jugalah benda ni di kalangan pelajar pun. Okey. Di sini saya melihat peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa dan guru-gurulah untuk mengenal pasti apakah minat, kecenderungan ataupun bakatlah kita kata untuk seseorang pelajar tu. Sebab apa? Sebab dengan cara itu kita boleh bantu pelajar tersebut untuk salurkan dia laluan yang betul. Okey? Mengikut apa minat yang dia suka lah kan. Ya, betul lah. Sebab saya kira di Malaysia sekarang ni pun dia lebih terbuka. Dia lebih terbuka menyediakan pelbagai peluang untuk mereka-mereka ataupun pelajar-pelajar yang dia punya kebolehan ataupun dia punya potensi tu bukan akademik semata-mata. Okey, bukan exam oriented ataupun bukan on paper saja. Okey, jadi di sini kalau kita tengok dekat Malaysia, kita ada TVET, college vocational. Okey, kita ada sekolah seni. Okay? Betul. Sekolah seni kan. Dan kita juga ada sekolah sukan. Jadi bermakna di sini saya boleh kata kepandaian tu bukan hanya on paper dan bentuk kepandaian tu luas sebenarnya. Okey, pandai melukis, okey, pandai bertukang, landscape, apa lagi? Macam-macam lah kita boleh buat daripada orang kata apa, bukan cabang on paper saja. So apa yang kita minat pun kita boleh buat. Betul. Sebab apa? Sebab itu juga satu bentuk kepandaian di mana kalau kita betul-betul kuasai, kalau kita betul-betul perform apa yang kita minat tu, insya-Allah dia boleh orang kata menjadi kerjaya. Okey, menjadi sebuah kerjaya yang hebat. Kan, sebab apa? Kita juga berani cakap lah, belum tentu bidang yang kita belajar kita dapat kerjanya. Betul. Kan? Benda tu biasa, common kan. Betul, biasa dah tu. Kan? Jadi bermakna dengan cara macam tu pelajar-pelajar akan lebih excited, akan lebih bersemangat sebab dia tahu, dia clear apa benda yang dia buat, apa yang dia belajar untuk dia capai kerjaya dalam bidang tu lah. Macam betul, tu. Yalah, dah alang-alang kita cakap apa untuk meningkatkan minat belajar kan. Alang-alang kita di bawah naungan Empire Emas YL ni. Betul. Arif nak tanyalah kan. Kan tadi minat belajar. Jadi apakah cadangan Dr. Teh juga kan untuk menggalakkan pelajar minat juga tapi minat menabung ataupun menyimpan di masa hadapan. Dr. Teh boleh tolong relatekan sikit tak? Okey, saya cuba. Okey. Kalau Cik Arif kata tadi macam mana kita nak pupuk minat lah. Okey, betul. Bagi saya untuk memupuk minat ni lebih kepada macam kefahaman lah. Kefahaman dia kenapa dia kena buat sesuatu tu. Itu lebih penting kan. Bila dia faham, minat tu boleh dipupuk lebih mudah lah. Okey, jadi bermakna kita perlu orang kata memberi kesedaran kepada para pelajar ni kenapa dia kena ada simpanan emas. Okey, tapi secara logik lah kan, secara logiknya pelajar nak simpan emas kan. Macam mana tu kan? Macam mana tu? Mesti dia ada terfikir juga kan. Betul kan. Sebenarnya kita dah ada macam-macam alternatif sekarang ni. Okey, kita tahu emas makin mahal kan. Mana mungkin budak pelajar sekolah nak buat simpanan emas secara konsisten, betul? Tapi sebenarnya kita ada method. Okey, kita ada method, kita ada cara, kita ada pilihan. Yang penting nak dengan tak je. Yang penting nak belajar, nak tahu ataupun buat tak tahu saja. Okey. Jadi di sini kalau kata saya relatekan dengan Empire Emas YL kan, kita ada projek yang terkini yang orang kata projek menabung 1,000 dinar di mana kos yang melibatkan ataupun bajet yang ditawarkan tu cukuplah mesra rakyat, mesra poket. Cukuplah rendah sekali kan? Betul tak? Saya ni contohlah kan. Tak payah kata pelajar-pelajar universiti. Anak saya yang darjah 3 tu pun bila kita fahamkan dia, dia boleh buat. Kan? Dia boleh buat sehari dia target RM1.
Oh, RM1 Yes, anak saya yang ketiga. Okey. Dia baru darjah 3 tapi dia disiplinkan diri dia, sehari dia target RM1. Okey. So cukup sebulan harga dia letter dalam RM34 kan. So RM1 dalam sebulan lebih beberapa hari dia dah target RM1. RM1 kan. Kalau sebelum ni dia kata kita ada stok untuk RM1 saja bila kita nak redeem kan. So anak saya nak fikir, berapa tahun ibu nak dapat RM1? Betul kan. Kalau RM1 42 keping dirham, ya, betul tak? Kan? Dia kata berapa tahun ibu? Okey, saya pun terkejut respon dia macam tu kan. Jadi alhamdulillah kita orang kata cuba realisasikan kan, sebab kita nak redeem cepat. So kita keluarkan pula suku dinar. Betul. Kan? Jadi suku dinar ni hanya memerlukan 11 keping saja. Betul. Jadi maksudnya nak kata kita ada cara. Kita ada cara macam mana kita nak menabung emas, okey? Bagi capai matlamat untuk dapatkan emas tu. Walaupun emas mahal, kita ada cara menabung. Betul. Kan? Dia ibarat macam nak tak nak je sebenarnya. Sebab contoh Empire Emas YL dah menyediakan jalan dia kan. Betul. Dah menyediakan jalan, Betul. tapi atas masyarakat pula ataupun pelajar tu sendiri sama ada dia nak ataupun tak nak. Betul tak Dr. Betul. Jika ada kesedaran yang faham bahawa nilai mata wang ni akan menyusut. Okay? Betul. Dan berbeza dengan emas, di mana lagi lama kita simpan, lagi mana kita kumpul, nilai dia akan meningkat. Sentiasa meningkat. Betul, dia penyimpan nilai yang baik kan. So kalau clear benda tu, tak ada alasan dah. Kan, nak kata mahal, kita ada konsep tabungan. So nak dengan tak nak, itu saja. Betul. Cuma Arif nak cakap sikit lah kan. Dia macam kalau bagi Arif lah kan, Arif tahu dalam dunia ni dia apa orang kata, ada dua orang yang bijak tau. Okey. Satu dia bijak, dia tahu emas ni akan meningkat, emas banyak kelebihan, betul tak? Betul. Tapi dia tak buat apa-apa. Tak take action langsung. Tapi ada yang lagi better, lagi bijak. Dia tahu apa itu emas, apa fungsi emas. Tapi dia menyimpan. Yang tu yang kita nak sebenarnya. Betul. Kita tahu, semua orang tahu emas ni ada kebaikan dia kan. Banyak kelebihan dia, tapi ramai yang tak take action. Macam tu. Menyimpan dah ada. Tapi cabaran dia adalah bagaimana nak mendisiplinkan dia. Betul tak? Betul. Betul. Boleh Dr. teruskan? Okey, insya-Allah. Okey. Memang betul. Bila orang yang tak pernah menyimpan emas ni, dia punya halangan tembok yang dia kena pecahkan, dia kena bermula. Betul. Dia selagi tak bermula, dia takkan lagi tu tak berjalan langsung, tak bergerak langsung. Betul. Tapi mula ingatkan dah okey dah kan, dah mula kan. Tapi ada lagi satu halangan, iaitu konsisten. Ya, betul. Kan. Kalau tak berdisiplin, tak konsisten, kita takkan capai matlamat. Okey. Jadi pada saya lah, okey. Pada saya bila kita dah faham, okey, kita kena clear betul-betul, okey. Satu, dia melibatkan pengurusan keuangan. Okey, kita nak konsisten tu boleh, tapi kena ada keuangan yang orang kata konsisten jugalah untuk kita menabung. So kalau kata mindset kita kita set untuk capai sesuatu tu, tindakan kita akan orang kata terarah untuk capai apa yang kita set dalam kepala. Kan, pada masa yang sama juga kita kena jaga, kita kena faham yang mana satu keperluan, yang mana satu kemahuan. Yang tu benda yang sangat mengganggu untuk kita menabung kan. Sebab apa, kalau terlalu mengikut kemahuan ni, kita akan sangat banyak kan, terbeli banyak yang kita nak tu. Sebab nafsu kan. Nafsu betul kan. Tapi kalau kita tak bijak, kita tak dapat nak orang kata analyse betul-betul lah, benda ni menguntungkan ke ataupun keseronokan sementara saja. Kan. Jadi kena clear dalam diri kita, benda ni keperluan atau kepentingan. Okay? So utamakan yang keperluan lah. InsyaAllah bila kita betul-betul utamakan keperluan, banyaklah bahagian-bahagian simpanan yang kita boleh adakan, yang kita boleh buat. Macam tu. Okay, masa saya study dulu, masa tu akhir waktu saya buat PhD lah. Masa tu saya mendapat orang kata pesanan lah daripada orang-orang bijak pandai jugalah kan. Kita banyak networking dulu kan. Tapi masa tu saya menerima sesuatu tu dengan kerisauan jugalah. Di mana masa tu dia kata kan, dunia semakin mencabar,
okey, peluang pekerjaan semakin terhad, kan. Orang kata challenge kan. Nak dapat kerja dalam bidang tu orang kata benda yang challenge kan. Jadi masa tu saya berfikir kan, kalau benda tu betul-betul orang kata berlaku kan, betul-betul berlaku kan, apa benda yang saya boleh buat untuk saya hadap benda ni kan. Jadi masa tu saya berfikir emas salah satu caranya. Okey, sebab pada saya kalau boleh lepas saya habis study, saya nak buat kerjaya ataupun create satu kerjaya yang boleh beri kerjaya kepada orang lain. Okey, jadi maksudnya dengan konsistennya saya menyimpan emas daripada zaman belajar lagi, saya menyahut orang kata kempen masa tu 1 gram 1 bulan. Tapi bila kita dah start kempen tu, percayalah bukan segram sebulan, lebih daripada tu sebab lagi. Apa? Ketagihan emas tu. Seronokkan menyimpan emas tu luar biasa berbanding kita simpan duit kan. Jadi dengan simpanan yang ada, dengan orang kata konsistennya, tabungan tu juga ataupun aset yang terkumpul tu juga saya gunakan untuk run business. Untuk run business. Jadi saya tak perlu mengharap nak harap kerja kat mana-mana apa semua. Jadi kita boleh bina kerjaya kita dengan cara kita. Kan? Saya rasa lebih enjoy dan lebih seronok lah. Macam itulah. So saya rasa pelajar-pelajar pun boleh fikir kan, salah satu alternatif untuk bina kerjaya daripada simpanan ni sebenarnya. Betul, daripada ada setengah mindset pelajar ni kadang-kadang keluar daripada universiti nak dapat kerja yang dia orang nak kan. Kalau kita berminat dalam bidang bisnes ni, dia punya halangan dia modal lah biasanya. Betul. Kalau kan? Bisnes modal je. Betul. So insyaAllah lah boleh praktikkan lah. InsyaAllah boleh kepada student-student ke sesiapa sahaja yang nak start mulakan bisnes ke apa ke, boleh start menyimpan emas dulu sebab dia ada orang kata peningkatan dividen dia lah tersendiri. Betul tak Dr. Teh? Betul, luar biasa. Okey, seterusnya Dr. Teh. Apakah saranan Dr. Teh kepada golongan-golongan yang profesional yang berpendapatan lebih lah ataupun tinggi kan, supaya memilih bentuk pelaburan kewangan yang sesuai? Apa pandangan Dr. Teh? Okey, pada pandangan saya lah untuk golongan profesional ni, kita kata memang dia pun banyak duit dah sebenarnya kan? Betul. Tapi jujurnya banyak golongan-golongan profesional juga yang saya jumpa gaji banyak ni, tapi saban tahun masih tak ada simpanan. Sebab apa? Sebab pengurusan keuangan tu mungkin tak betul. Betul kan, mereka mengadu sendirilah kan, macam ya biasalah orang kata besar periuk besar geraknya. Betul. Kan, tapi dia bukan isunya berapa pendapatan tu sebenarnya, Arif kan, tapi macam mana kita manage kewangan tu, berapa banyak amount yang kita berjaya selamatkan. Okey, jadi di sini kan berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelum ni, saya rasalah emas adalah salah satu alternatif lah, satu simpanan yang sangat selamat. Okey, yang sangat selamat, yang stabil, okey, yang diakui di satu dunia. Okey, jadi pada saya berapa pun income, kita kena ada orang kata pembahagian yang betul. Pengurusan dia lah. Pengurusan dia, berapa persen nak belanja, berapa persen tiap bulan yang kita nak tetapkan untuk simpanan. Okey, sebab duit ada, tapi manage tak betul. Kan? Tak jadi juga kan. Ya, betul. Kan? Jadi pada saya juga kalau di macam di Empire Emas YL ni kan, untuk golongan-golongan profesional kan, kalau mereka berminat untuk start kita pun sangatlah orang kata dialu-alukan, sangat-sangat sesuai. Ya, betul. Mungkin tu bukan mereka bukan untuk nak tambah income sebab mereka pun dah banyak income. Betul. Kan? Tapi bila mereka bergiat aktif dalam ni, mereka akan memberi pengaruh kepada orang luar, di mana untuk bersama-sama dengan Empire Emas YL ni mempunyai peluang untuk jana income sebenarnya. Jadi di sini golongan profesional ni dia ada macam charity lah kita kata. Kan, dia charity pun kita ada sebenarnya sumbangan. Macam sumbangan daripada masyarakat apa? Kan, sumbangan pada masyarakat apa kan. Jadi dia membantu orang lain membina kerjaya, meningkatkan ekonomi masyarakat di luar sana kan. Jadi itu saya rasa alangkah moleknya kalau golongan-golongan profesional ni buka mata dan dia boleh do something. Dia boleh sumbangkan idea, cara kepada masyarakat untuk menguruskan keuangan dengan baik. Betul. Kalau tak tahu jalan dia kat mana, cari Empire Emas YL. InsyaAllah. Betul tak? InsyaAllah kita akan, tak kisahlah anda profesional ke tak ke, kita akan guide sampailah anda sendiri terasa terkejut dengan hasil apa yang anda dapat. Betul tak Dr. Teh? Dr. Teh ni mempunyai pasukan ataupun squad Dr. Teh. Betul tak? Ya, betul. Jadi bagaimana Dr. Teh membimbing squad Dr. Teh ni yang lebih
yang orang kata apa, yang lebih efektif dengan mendidik disiplin secara berpasukan. Okey, pertama sekali lah alhamdulillah lah tertubuhnya skuad Dr. T dah berusia setahun lebih lah. Okey. Alhamdulillah dalam Dr. T. Empire Emas YL dan alhamdulillah kami masih bersama di bawah naungan Empire Emas YL. Dan di sini saya menekankanlah kenapa kita kena berpasukan tu. Okey. Sebab kenapa, kalau Dr. T? kan dalam Islam sendiri pun berjemaah tu lebih baiklah daripada kita bersorang. Betul. Kan bersorangan kan. Pahala pun banyak Pahala pun banyak, betul tu. Dan kalau kita ambil contohlah kan, sebatang lidi. Sebatang lidi tu kita tak ada function banyak sangat kan. Tapi kalau bila kita patahkan pun sangat mudah. Senang patah. Senang patah kan. Nak berfungsi, nak menyapu pun tak boleh kan. Tapi cuba bayangkan seikat seberkas lidi tu, kita boleh sapu, bersihkan kan. Dan kita juga kuat. Tak mudah untuk dipatahkan. Kan. Jadi di situ saya menekankan kan kerja berpasukan yang sangat penting. Sebab kita hidup dalam masyarakat, kita sebenarnya orang kata give and take lah. Kan? Give and take. Maksudnya di sini kita saling memerlukan sebenarnya. Kan? Kita saling memerlukan kan. Sebab kita contohnya lah dalam urusan bisnes ni kan, dalam kita mengusahakan urusan bisnes ni, kita tak sentiasa positif. Kita ada up and down kita. Okey, kita ada up and down kita. Jadi dengan semangat berpasukan, kita saling orang kata melengkapi kan. Dan cara saya juga saya suka meletakkan peranan. Okey, meletakkan peranan kepada anak-anak tim saya. Kan? Sebab apa? Sebab kita tak nak mereka selama-lamanya jadi tahap tu je. Kita nak create leader. Okey, kita nak create lebih banyak pemimpin yang boleh memimpin orang-orang di bawah mereka. Okeynya peranan tu masuk Dr. T ibarat bagi apa supaya dia orang tu ada tanggungjawab masing-masing. Betul kan. Sebab apa? Sebab manusia ni bila kita letakkan di satu posisi kan, dia akan ada rasa macam sendiri untuk orang kata challenge lah. Challenge cabaran dia orang lah kan. Jadi insya-Allah lah setakat ni penerimaan mereka pun baik kan, dan ada progres apa semua. Jadi macam saya kata tadi, saya tak nak mereka ditakut. Sama je. Sama je tak nak kan. Kita nak ada orang kata upgrade diri, ada tambah nilai dalam hidup apa semua kan. Jadi insya-Allah lah semoga kita lebih ramai dapat melahirkan leader-leader yang hebat yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat. Macam tu. Tu je lah, bukan tu je lah. Sebab alang-alang Dr. T ada kan, kita pun dah di penghujung rancangan. Saya nak tanya, apakah orang kata kata-kata semangat ataupun kata-kata untuk di luar sana dalam apa, dalam penyimpanan emas dengan berkaitan dengan pelajar-pelajar yang berada di Malaysia ni. Okey. Kepada pelajar-pelajar di luar sana, ilmu pendidikan emas ni pun satu ilmu yang penting untuk kita pelajari. Okey. Sebab apa? Sebab saya memandang emas ataupun dunia emas ni berkait dengan semua orang. Sebab emas ni adalah keuangan. Okey. Bila keuangan dia akan melibatkan semua orang. Okey. Jadi siapa pun anda, di mana pun anda, ambil tahu. Okey, ambil tahu, caknalah dengan ilmu keuangan emas ni. Okey. Sebab apa? Sebab bila kita salah mengurus, bila kita tak betul cara kita mengurus keuangan kita ni, ia akan berbalik merugikan diri kita lah. Okey. Jadi benda ni sangat penting sebab ia bukan untuk hari ini, okey, untuk masa depan, ke depan nanti. Kan, supaya takkan ada rasa alamak rugilah. Kenapalah aku tak dulu macam ni. Okey. Jadi cari. Kalau tak ada, cari. Kalau tak ada ilmu tu, kena cari. Okey. Jadi saya sarankan semoga lebih ramai masyarakat di luar sana yang lebih cernik emas dan boleh uruskan keuangan dengan baik. InsyaAllah. Okey, jadi kita berada di penghujung rancangan dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana menyertai ataupun sertai sesi EYL Sembang Santai ni. Jadi kita berjumpa di lain hari dan lain tempat di Sembang Santai EYL. Sekian, terima kasih. Bye.